الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسولنا الأمين المبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang Dia kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita beriman, mati kita beriman, dan kita ditempatkan dalam syurga Al-Firdaus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi pada ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah yang telah ditafsirkan sebahagian daripadanya, dan kita sambung pada pagi ini. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan ingatlah di ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya engkau telah menzalimi diri kamu dengan menjadikan patung lembu sebagai sembahan. Maka hendaklah kamu bertaubat kepada Tuhan kamu. Bunuhlah diri kamu, itu yang terbaik bagi kamu di sisi Tuhanmu. Maka Dia akan menerima taubat kamu. Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat lagi Maha Pengasihani. Di mana kita sapa kepada fatubu ila bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Di mana sebagaimana yang telah disebut sebelum daripada ni, di mana Nabi Musa dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaumnya. Maksud kaumnya di sini adalah mereka yang menyembah patung anak lembu, supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nasihat ataupun saran Nabi Musa kepada kaumnya atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama dengan Bari'u, Al-Bari'u. Al-Bari'u dengan arti kata Al-Khaliqu, iaitulah yang menjadikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Bari'u, tidak menyebut dengan Khaliqu? Fatubu ila bari'ikum, Allah tidak menyebut dengan fatubu ila khaliqikum, di mana kedua-duanya adalah dengan makna yang menjadikan.
di mana disebut bahawa bari'u ini adalah kalimah yang digunakan oleh Allah dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat digunakan dengan bari'u, tidak dengan khaliqu. Di mana bari'u dengan arti kata dialah yang menjadikan, dialah yang bertanggungjawab di atas makhluk yang dia jadikan. Dialah yang mencipta, dialah segala-galanya, termasuk memulih, menyembuh dan seumpamanya. Artinya al-bari'u adalah memberi makna dialah pencipta makhluk dalam keadaan yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita makhluk manusia ni adalah makhluk yang sangat sempurna. Kalau nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk lain ada yang tak ada akal, makhluk lain ada yang ada otak tapi tak boleh nak mikir. Termasuk malaikat, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tanpa nafsu. Jadi apabila tanpa nafsu, tak ada cabaran bagi dia. Maka sebab tu hidup dia hanyalah taat kepada Allah tanpa ada ujian. Kita manusia ni Allah jadikan nafsu. Kemudian ada pula syaitan dan iblis yang mengganggu kita. Maka orang yang tetap berjaya menghadapi gangguan iblis dan syaitan, maka dia menjadi makhluk yang paling mulia, lebih tinggi daripada malaikat yang Allah jadikan tanpa nafsu. Inilah kehebatan yang ada pada manusia. Tapi sebaliknya, jika sekiranya manusia yang sempurna ini yang dijadikan oleh Allah tak dapat nak ikut perintah Allah, dia jadi terbalik ikut pula. Dia jadi terbalik ikut sampai kepada lebih hina daripada binatang pula. Sebab apa? Sebab Allah kurniakan akal, Allah beri pilihan kepada dia sama ada iman ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang sangat sempurna, tiba-tiba kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengambil ataupun menyembah yang lain selain daripada Allah, ataupun kita membesar kepada yang lain selain daripada Allah, ataupun kita meletakkan kasih sayang selain kepada Allah, ataupun meletakkan harapan kepada selain daripada Allah, maka amatlah wajar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa mereka kembali. Sebab apa? Sebab mereka tidak syukur di atas kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, dengan mereka menjadikan sembahan kepada patung anak lembu yang direka oleh Musa Samiri. Maka atas kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa oleh kerana kamu tidak bersyukur dengan kesempurnaan yang aku kurniakan kepada kamu, maka Allah kata faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu. Ini adalah syariat di zaman Nabi Musa. Syariat zaman Nabi Musa untuk bertaubat kepada dia ialah dengan cara bunuh diri. Kita ni kita ni cukup dengan kita menyesal di atas perbuatan yang kita telah lakukan dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sedia menerima taubat kita. Tapi umat Nabi Musa tak. Syarat nak bertaubat mesti kena bunuh diri. Ini syariat yang ada di zaman Nabi Musa AS. Lagu mana cara bunuh diri tu? Cara bunuh diri ni banyak yang disebut oleh ulama, ada beberapa perbezaan. Di antaranya adalah mereka yang tidak bersalah hendaklah membunuh mereka yang bersalah. Orang tak bersalah, orang yang tidak sembuh patung anak lembu,
dia hendaklah membunuh orang yang menyembah patung anak lembu. Oleh kerana yang menyembah patung anak lembu tu ada di antara mereka yang jadi anak beranak dengan yang tukar bunuh. Jadi anak beranak, adik-beradik ke, waris-wara ke, sepupu sepapak ke, ataupun jiran ke, ataupun saing ke. Maka kalau kena kita lah nak bunuh, contoh kita kata nak bunuh anak beranak kita, berasa tak tergamuk? Tak, berasa tak tergamuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada masa peristiwa nak dibunuh itu, Allah wak mari dengan awan yang berwarna hitam. Dah wak mari awan yang berwarna hitam, lalu menyelubungi menyelubungi manusia pada masa itu. Artinya mari dengan awan itu tak nampak. Tak nampak, ataupun mari dengan waktu yang gelap gelita. Menyelubungi pada masa itu, masing-masing tak nampak antara satu sama lain, maka pada masa itu dibunuh dalam keadaan tak nampak. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya mereka itu melaksanakan tanggungjawab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada cara pembunuhan yang disebut oleh ulama dalam peristiwa tersebut. Untuk mengelak daripada rasa simpati, rasa siang. Sebab itulah adik-adik sekalian, dalam masalah melaksanakan perintah Allah ini, Allah suruh kita supaya mengutamakan perintah Allah. Contoh kalau kita tengok dalam surah An-Nur ayat ke berapa saya tak ingat, iaitulah dalam melaksanakan hukuman hudud kepada si pesalah zina. Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada orang yang berzina hendaklah dijatuhkan hukuman sebab sebanyak 100 kali. Allah pesan dalam ayat itu, Allah kata apa dia? Wala ta'khuzkum, jangan menjadikan kepada kamu ra'fah, kasih sayang di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah melarang apabila melaksanakan perintah Allah jangan ada simpati. Sedangkan kita hidup sesama manusia ni kena ada simpati. Tetapi apabila melaksanakan perintah Allah, Allah perintah supaya jangan ada simpati. Maknanya tanggungjawab kita ialah mengutamakan perintah Allah. Maka begitulah juga dalam peristiwa ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya manusia tidak bersimpati dalam melaksanakan perintah Allah, maka Allah suruh mereka itu membunuh si pesalah, dengan diantaranya adalah Allah menjadikan awan supaya mereka tidak nampak antara satu sama lain. Seterusnya, di mana Bani Israel pada masa itu ada 12 kumpulan, ada 12 kumpulan, ada 12 puak, 12 golongan. Daripada setiap golongan itu ia telah menyembah anak lembu. Maknanya setiap 12 kumpulan itu ada je di antara mereka yang menyembah lembu tersebut. Bukan semua yang menyembah. Maksud arahan ini adalah setiap puak hendaklah mengenal pasti siapakah yang telah menyembah anak lembu itu dalam puak masing-masing, dan dia mesti dibunuh. Maka itulah yang dimaksudkan faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Syariat bunuh diri ini hanyalah ada di zaman Nabi Musa. Adapun zaman Nabi kita ni, zaman kita ni, bunuh ni hanyalah ada dalam beberapa tempat. Ada dalam beberapa tempat. Di antaranya adalah bunuh kepada si penzina yang telah berkahwin. Tak, orang yang telah berkahwin, sabit kesalahan, dia berzina, cukup dengan 4 orang saksi ataupun pengakuan daripada si penzina sendiri, maka sabit kesalahan
hendaklah dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Dia ada dua benda. Satunya adalah hak yang belum berkahwin, satu laginya ialah yang telah berkahwin. Yang belum berkahwin hendaklah disebat sebanyak 100 kali sebab. Yang telah berkahwin hendaklah direjam sampai mati. Kenapa direjam sampai mati kepada yang telah berkahwin? Sebab dia telah merasai nikmat persetubuhan. Dia sudah ada isteri, tetapi dalam keadaan sudah ada isteri, dia masih mahu berzina, menandakan bahawa betapa hinanya perbuatan tersebut, maka dia melayakkan diri untuk direjam sampai mati. Ini dari segi kesalahan lah, dari segi hukumnya, tetapi dari segi pelaksanaannya tidaklah semudah sebagaimana yang kita sangka. Pertamanya nak 4 orang saksi. Saksi itu pula mestilah orang yang adil. Maksud adilnya adalah pertama sekali tidak melakukan dosa besar. Yang keduanya adalah tidak melakukan dosa-dosa kecil. Tidak meneruskan dosa-dosa kecil. Enggak nak cari mana. Dah kalau kira fikir, otak kita nak cari mana. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa Islam ini tidak fokus matlamat dia hukumnya, tetapi fokusnya adalah supaya manusia itu diterbiah, dididik melalui hukumnya tadi, dengan harapan manusia meninggalkan perbuatan itu. Sebab itulah perintah-perintah Allah ni adik kakak sekalian. Kalau kita tengok hukuman hudud kepada si penzina, memang payah untuk dilaksanakan. Maka bagi orang yang berfikir secara kebendaan, dia akan kata apa? Oh, kalau gini enggak boleh zina seumur. Dah nak cari 4 orang saksi, nak cari mana yang tak buat dosa besar dan tidak meneruskan dosa-dosa kecil. Kalau kita tengok dalam kitab adik kakak, contoh kita kata nak jadi saksi je, kita tak payah ambil bahagian saksi hak penzina tadi. Saksi nak nikah, kalau kita tengok dalam setengah-setengah kitab tu, nak jadi saksi hak nikah ni tak pakai piyuh tak boleh. Nak ayatnya betapa kita kata halusnya penelitian di dalam penyaksian tersebut. Hak tak pakai piyuh tak boleh setengah kitab tersebut. Lepas tu pula hak jenis jalan kaki ayat tak boleh jadi saksi. Sebab itulah kita kan apabila nak nikah anak kau, nak nikah siapa kau, pandai-pandailah cari saksi. Ni jangan ambil saksi hak rambut warna merah. Mari saksi tengok-tengok pakai gelang. Ada saksi hak pakai tali tekuk pun ada. Lepas tu lah ni adik kakak sekalian, Allah, tak ada adab sungguh lah. Nak nikah di atas masjid tu mari pakai topi. Ada topi sudu lah, macam-macam. Lepas tu kita panggil, okey saksi nama sekian, mari depan, tengok-tengok mari dengan pakai gelang, topi sudu, rambut panjang. Lepas tu pula bukan setakat rambut panjang, rambut pula warna merah, capur merah hitam, apa dia kuning, tak kepala. Tu maknanya kalau kita tengok dalam kitab kat Allahu Rabbi, tak boleh nak jadi saksi, tak pakai tali atau tak pakai piyah tak boleh jadi saksi. Yalah kita tak sampai kat itulah. Tak, maknanya lah ni pula dunia tu lah berubah lah ni. Bukan setakat kita kata apa dia tak pakai piyah, dia mari pakai seluar pendek pun ada. Nak semayang, tu hak semayang. Bukan seluar pendek atas kepala lutut dia kakak, seluar pendek hak atas, hak lepas kepala lutut tu. Apabila kita tanya dia, mana dia mau pakai seluar? Bapa tak sah. Sah lah, menggak aurat antara lutut dengan pusat. Tapi orang panggil apa dia? Tak ada akhlak orang panggil. Tak. Orang panggil tak ada akhlak, nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita berpakaian sopan. Itu baru saksi nak akad nikah. Tidak meneruskan dosa-dosa kecil. Tak pakai piyah tu tak sampai dekat dosa, tapi nak royaknya rigidnya dalam masalah penyaksian. Tu tak masuk bab isap rokok lagi dia kakak. Tak. Kalau sebut bab isap rokok ni marahlah sikitnya.
Rokok-rokok ni sedap. Tak tahulah sedap setara mana. Lepas tu pula tu tak termasuk bahagian wali lagi. Wali hak tak sembahyang, wali hak tak puasa, wali hak hidup bergelombang dengan maksiat. Kadang-kadang kita panggil mana wali, tengok wali, kita tengok pun tak luluh dah. Dah. Tengok pun tak luluh dah. Dengan muka komohnya, ya Allah, kadang-kadang. Itu benda. Jadi sebab itulah dalam Islam ni maknanya kita kata apa dia, hukum hudud tadi walaupun kita tengok berat tapi pelaksanaannya adalah terlalu susah. Maka oleh kerana itu kita jangan menjadi alasan dengan susahnya pelaksanaan tersebut akan merebaklah penyakit. Tak. Dalam Islam ni apabila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri akan jaga manusia. Dan kita manusia tidak boleh menjaga manusia. Termasuklah manusia tu anak kita, termasuklah manusia tu isteri kita. Kita tak boleh nak jaga mereka. Yang menjaga mereka hanyalah Allah. Buktinya anak Nabi Nuh kafir, bini Nabi Lut kafir, semuanya adalah ahli neraka belaka. Adakah Nabi ni tak jaga anak isteri mereka? Jaga. Tetapi yang menjaga secara mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Selain daripada bunuh ataupun rejam kepada si penzina, termasuklah juga ialah qisas. Ada kita bunuh orang sabit kesalahan, hendaklah dijatuhkan hukuman qisas, bunuh balik. Bunuh balik. Termasuklah bunuh ni ada dua jenis bunuh. Ada bunuh sengaja, ada bunuh tidak sengaja. Bunuh sengaja tu ialah bunuhlah. Tak, kita menggunakan dengan alat-alat yang berbunuh. Termasuk bunuh yang tidak sengaja ni ialah tepuh orang jalan raya. Tak, kereta tepuh orang mati. Dia tak sengaja, tapi itu dikira bunuh juga. Termasuklah bunuh tidak sengaja ni ialah menggunakan alat-alat yang tidak membunuh tapi dengan niat membunuh. Apa dia alat-alat yang tidak membunuh? Contohnya kita nak marah orang seorang tu, kita pun ambil jarum peniti cerak dia cocok atas punggung dia dengan niat membunuh, tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia mati. Itu termasuk dalam membunuh secara tak sengaja, sebab dia menggunakan alat yang tidak membunuh. Ataupun sama ada dia niat membunuh ataupun niat tidak membunuh, maka itu dikira sebagai bunuh tidak sengaja. Dia ada hukuman masing-masing. Ada hukuman masing-masing. Ataupun orang yang murtad. Orang yang murtad, tukar agama, keluar daripada Islam, sabit kesalahan, maka dia adalah boleh dibunuh balik. Boleh dibunuh. Itu yang ada dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidaklah kita sebut bunuh tadi benda yang berlaku secara senang dan mudah. Baik. Kalau kita merujuk kepada kitab tafsir, pembunuhan yang berlaku di zaman Nabi Musa kepada si yang menyembah patung ni, di antaranya disebut, ada di antaranya mengatakan bahawa mereka saling bunuh diri sendiri. Mereka bunuh diri sendiri. Mereka ambil senjata, mereka bunuh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa mereka yang tidak menyembah anak lembu tadi hendaklah membunuh mereka yang menyembah anak lembu tadi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa mereka yang menyembah anak lembu tadi diberi senjata masing-masing, berada di satu tempat, lalu mereka saling membunuh di antara satu sama lain. Ni set-set set semua anak lembu, lalu mereka membunuh antara satu sama lain. Membunuh aku, aku bunuhmu. Ini di antara yang disebut di dalam kitab tafsir oleh ulama-ulama tafsir. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum."
Yang demikian itu lebih baik untuk kamu di sisi Tuhan kamu, di sisi pencipta kamu. Bertaubat dan bersedia dibunuh itulah yang lebih baik di sisi Tuhan. Kerana kalau mereka bertaubat dan bersedia dibunuh, di akhirat mereka tidak lagi dikenakan azab. Maknanya orang yang dibunuh itu telah terhapus dosa kesalahan mereka setelah dilaksanakan pembunuhan di atas muka bumi, dan mereka adalah berhak menjadi ahli syurga. Ini kerana mereka mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut zalikum khairul lakum, itulah yang terbaik bagi kamu. Maknanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Apabila Allah Subhanahu wa taala suruh bunuh, sama ada bunuh diri sendiri ke, sama ada orang yang tidak bersalah membunuh yang bersalah ke, ataupun saling bunuh di antara satu sama lain, bagi si pesalah menyembah anak lembu, cara bertaubat pada masa itu, maka itulah yang terbaik. Apa maknanya di sini? Maknanya di sini kakak sekalian, setiap perintah Allah itulah yang terbaik. Sama ada syariat Nabi Musa ke, ataupun syariat zaman Nabi Muhammad ke, ataupun di mana-mana zaman sekalipun, setiap perintah Allah itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kita ambil contoh hak zaman kita ni. Zaman kita istinja, basuh berok, basuh kucing. Kita ni hak jenis duk guna air sokmo ni kan, dah air lah. Boleh ke tidak kita terus guna air sekali? Kita guna anak batu je. Sudah berok, ambil anak batu, gesek mengikut syarat istinja lah. Lalu kita mari sembahyang, agak-agak berasa sah ke tak sah? Kita tak biasa, dia berasa tak sah je, tapi tu sah. Sebab itulah perintah Allah, itulah yang terbaik di sisi Allah. Sah lagi. Kadang-kadang mari, kadang-kadang kita tu berasa macam keketung je. Berasa keketung. Satu hari sahabat Nabi mari jumpa dengan Nabi, mengadu kepada Nabi, dia ni berasa macam keketung. Lalu Nabi kata, bunyi suara ke tak? Tak. Nabi tanya, bau ke tak? Tak. Maka Nabi kata, masih lagi kamu berwudu. Itulah yang terbaik. Tapi bagi kita ni, jenis banyak air jebah ni, ambil sembahyang macam. Tak, ambil air sembahyang semacam. Tapi nak ayatnya, kalau kita ambil air sembahyang, ayatnya termasuk dalam membazir. Sebab hukumnya adalah sah. Itulah yang terbaik. Contohnya kita sembahyang subuh ni, kita menggunakan air sembahyang. Tiba-tiba kita masuk waktu zuhur tadi, kita memikir, aku sembahyang subuh tadi air sembahyang. Lepas tu pula nak sembahyang zuhur ni, kita memikir aku tak batal ambil sembahyang hak subuh tadi. Ketuk dak, berok dak, kecing dak, setuh retina dak, tidur dak. Agak-agak ambil sembahyang ke tak? Ambil ke tak? Sebenarnya tak payah ambil. Itulah yang terbaik. Sebab itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil juga, membazir. Membazir air. Nak mari ambil air sejid, kau membazir. Tapi kita ni tak faham. Kadang-kadang merasa tak sedap nak pakai hak tu. Dia pakai hak Allah kita. Tak. Dari segi Allah, yang terbaiknya hak dia tetap. Bukan hak kita tetap. Walaupun kita tengok pada zahirnya air berat bunuh diri tu, dan bunuh diri tu bukan satu benda yang biasa-biasa, berat, tapi itulah yang terbaik di sisi Allah. Maka sebab itulah sebagai benda yang Allah tetap, maka hendaklah kita ambil hak Allah, jangan kita ambil hak kita. Walaupun syariat berbeza di antara Nabi Musa dengan zaman kita. Baik,
Lalu Allah Subhanahu wa taala kata fataba alaikum, maka dia menerima taubat kamu. Dah, kalau kamu bunuh diri, Allah terima taubat. Apabila Allah kata fataba alaikum, Allah menerima taubat, itu adalah nikmat. Dan itu adalah rahmat. Dan kita hidup atas dunia ni, kita harap nikmat Tuhan. Dan kita harap rahmat Tuhan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak terhitung. Tapi kita ni pula adik kakak, apabila sebut nikmat, kita nampak nasi, kita nampak pitih, kita nampak rumah besar, kita nampak tanah luar, kita nampak gotu, nampak goni. Tapi kita tak nampak nikmat tu Allah terima taubat. Kita tak nampak nikmat tu Islam. Kita tak nampak nikmat tu kita semaya subuh saat ni. Semaya subuh 2 rakaat, itu nikmat. Sebab apa? Dengan rahmat Allah kita boleh mari semaya subuh. Dengan rahmat Allah kita boleh duk cakap semata dengan kuliah subuh ni. Walaupun ngantuk kau ngantuk je lah, nak jenera kau jenera je lah, nak lagu mana, tapi itu rahmat. Itu nikmat. Bayangkanlah rakan-rakan kita marah kali ramai lagi hok duduk atas katil. Nah, hok tu hok jenis duduk atas katil. Hok jenis gajah ada juga. Jenis gajah. Bahan gajah, subuh gajah. Sudah. Saya satu hari tu didatangi oleh seorang orang Tino lah. Tua dah orang Tino tu. Nah. Dia di rumah, dia kata wa'ai tawa sikit ustaz. Wa'ai tawa. Bapa? Dia kata nak minum kau tok lelaki. Bapa pula? Dia kata tok lelaki kita tak penuh semaya subuh tepat pada waktu. Tok lelaki tu serbai tak tinggal, kau bagi tua dah, cucu apa dia? Cucu berkata dah. Tua dah, 70 lebih. Kata biar betul. Ya Allah ustaz, tok lelaki kita takkan buat fitnah ke tok lelaki kita, nak mari minta air tawar, nak tolong tok lelaki kita, tak penuh semaya subuh tepat pada waktu. Bila semaya gajah sama dia kata. Hak sambil mula-mula tak usah kira, sambil mula-mula nikah mula lagu mana? Oh tu masa tu tak semaya terus dia kata. Tak semaya terus. Tua ni gajah sama. Lepas tu apa tak gerak? Dia kata gerak nyepak. Dia gerak nyepak dia kata. Ada jenis manusia ni tak boleh gerak, gerak nyepak lalu. Saya berkata, kalau jenis begini, lama dah Nabi wiai tawar ke Abu Jahal. Dah wiai tawar segala Abu Jahal masuk Islam. Wiai tawar segala Abu Lahab masuk Islam. Kita ni mudah je dah. Tok lelaki tak semaya wiai tawar. Anak kita kerah dah wiai tawar. Yalah boleh, kita ada masalah. Tapi itu bukan benda yang boleh merubah manusia. Tak, yang merubah manusia adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita semaya 2 rakaat nikmat daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Maka itu benda yang kita fikir lebih daripada kita memikir nikmat kebenaran. Sebab nikmat kebenaran ni kita boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Lepas kita mati tak ada apa dah lah. Apa pada tu? Tak. Tetapi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadat adalah satu benda yang berkekalan sampai ke hari kiamat. Maka sebab tu apabila Allah sebut fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu, itu adalah satu nikmat dan satu rahmat. Baik. Dalam ayat ni juga Allah Subhanahu wa taala nak ayat kita bahawa orang yang bertaubat tadi zaman Nabi Musa tadi yang bunuh diri mereka, setelah mereka mati mereka sebenarnya adalah ahli syurga. Jangan kita tengok kaum Bani Israil itu jahat, siapa mereka kita kata perlu jahat mereka. Tak, mereka yang bunuh diri mereka tadi, mereka telah diampun dosa mereka oleh Allah dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Dan itulah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Walaupun terpaksa bunuh diri atas dunia,
tapi memikirkan nikmat yang paling besar di hari akhirat syurga, maka itulah nikmat yang paling besar. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi mikir tentang syurga. Dia tak fikir tentang dunia ni. Walaupun dia fikir juga tentang dunia, tapi tak serupa kita mikir tentang dunia. Hari ni kita mikir tentang dunia lebih besar daripada mikir tentang syurga. Kadang-kadang hidup saya kita tak ada dalam kepala mikir lagu mana aku nak duduk dalam syurga, mikir lagu mana aku nak dapat nikmat syurga. Tak ada. Ya, kita mikir hari ni nak kerja gapo, hari ni nak makan gapo. Lepas daripada kuliah ni, alhamdulillah ada makan ni disediakan. Hak tak saya makan sini, pergi cari roti canai. Cari roti canai mana, ikut mana lah, sedap sekali. Dan hak 12 riyal suti pun ada, hak 20 riyal suti pun ada. Boleh makan tu nyada, alhamdulillah. Wah, biarlah jauh sejaruk Kuala Terengganu sekalipun. Demo tak pernah rasa kali gitu. Saya rasa. Apa saya rasa? Zaman tak ada bini ni gitu lah. Zaman tak ada bini ni sedar pagi-pagi, lepas kuliah aku nak pergi makan mana hari ni. Tu kat cumpah Terengganu kadang-kadang. Mari petang mari puas ada di rumah cung di Kota Baru, tak ada kerja. Apa? Nak cari ketenangan. Dah nak cari ketenangan, duk mikir serabut pergi Kota Baru. Dak jumpa air teh segelas, paling telefon saya, jom mari minum air. Sudah minum air balik. Mencari ketenangan. Baik. Apabila Allah mengatakan bahawa dia telah mengampuni dosa mereka, menunjukkan mereka yang menyembah anak lembu itu semuanya adalah ahli syurga. Ini kerana Allah telah menerima taubat mereka. Taubat mereka telah diterima oleh Allah kerana mereka telah mengikut syariat Allah, iaitulah bunuh diri mereka. Kerana mereka mengikut syariat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Kemudian seterusnya adik kakak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Ada dua sifat Allah di dalam ayat ini, iaitulah at-tawwab ar-rahim. Iaitulah dialah yang maha menerima taubat dan yang maha mengasihani. Apa makna maha? Maha di sini dengan arti kata buatlah dosa banyak setara mana Allah akan terima taubat. Buatlah dosa sebesar mana, selama mana, sebanyak mana, kalau bertaubat Allah terima taubat. Kita manusia ni, tak, kita manusia ni, kalau ada je orang bersalah dengan kita, berkali ada setengah tu 7 keturunan baru maaf. Tak, 7 keturunan baru maaf. Selagi mana kehendak kita tidak tertunai. Allah ni, kalau orang tu contoh kita kata dia berdosa, lalu dia bertaubat kepada Allah, selepas dia bertaubat tu dia mati, tak ada nak sembahyang, tak ada nak ambil air sembahyang, tak ada nak belajar, tak ada nak baca Quran, tak ada nak sebut zikir Allah, tapi dia mati setelah dia bertaubat, dia ahli syurga. Tu nak ayat maha penerima taubatnya Allah. Sebab tu dia guna dengan tawab atau wazan fa'al. Kalau orang kerja bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah. Maksudnya apa dia? Allah maha penerima taubat dan Allah maha mengasihani. Apabila Allah Subhanahu wa taala terima taubat hamba-Nya, dia tidak akan menyusahkan hamba-Nya itu selama-lamanya di hari akhirat. Itulah rahmat Allah. Dan rahmat Allah maknanya Allah hapuskan segala dosa-dosanya, walaupun dosanya masih tercatat dalam kitab dalam buku catatan amalan dia, tetapi Allah padamkan itu sehingga tidak dapat dilihat, sehingga tidak boleh dibaca kepada orang yang menerima buku catatan amalan masing-masing di hari akhirat kelak. Dengan sifat taubat, dengan sifat tawab, dia akan mengelakkan manusia daripada masuk ke dalam neraka. Tetapi tidak cukup dengan itu sahaja, kita berhajat kepada sifat rahim untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Kalau bersetakat tawab,
terima taubat, tak masuk neraka aja, belum lagi masuk syurga. Tapi apabila Allah sebut Ar-Rahim, maka itulah syarat yang paling penting untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah menandakan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kita tengok orang buat sesuatu, kita kritik. Kita kritik. Hak tu tak betul, hak ni tak betul. Kita pandai kritik ya. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Kita dengan bini kita contohnya, kita kata hak ni abang tak setuju, ni abang tak setuju. Kita pandai tak setuju je. Mana penyelesaian dia? Maka sebab itulah atas dasar kita tak setuju, kita beri pandangan penyelesaian. Maka Allah Subhanahu wa taala, dia kata dia Tawwab, dia Maha Penyayang taubat. Setakat tak masuk neraka ya. Tapi apabila Allah kata Ar-Rahim, dialah Maha Pengasihani, maka tak, apabila tak masuk neraka, Allah masuk dalam syurga. Allah masuk dalam syurga. Itulah sempurnanya. Maka kita pun begitulah juga. Apabila kita tak setuju dengan sesuatu, berilah badilnya, berilah jawapannya kepada apa yang kita tak setuju. Bagaimana cara penyelesaian. Jangan jadi seperti mana orang tengok bola. Kita duduk dalam stadium kau, tengok dalam TV kau, pemain agak jelek lelok. Kita juga kritik Allah tak pandai, Allah tak pandai, sepak tak kena, bagi tak pandai. Pandai kala pun itu tu kita main kan. Itu tu kita masuk pandai kan. Berkali sepak bola tak kena berkali. Kita tak boleh sifat menjadi orang yang melihat bola tetapi kita sendiri tak pandai main bola. Maka Allah Subhanahu wa taala, dia bukan setakat penerima taubat, tetapi dia Rahim, kasih kepada hamba-Nya. Bukan setakat tak masuk neraka, tetapi Allah beri kepada dia masuk syurga. Begitulah ayat kita pada kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jaga kita, pelihara kita, selamat kita, dan kita sambung pada ayat seterusnya pada masa yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.